Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Cikgu Ayanti. Okey, baiklah, hari ini Cikgu ingin membuat sedikit perbincangan latihan mengenai bab 1.4 annuity di dalam kursus UMB 2112 Matematik Perniagaan. Okey, dah lama sebenarnya Cikgu tak bersiaran di dalam YouTube ni, dan kebanyakannya kebelakangan ni Cikgu banyak gunakan Google Meet. Kerana kekangan masa dan ada beberapa hal lain yang cikgu kena uruskan. Jadi di kesempatan ini cikgu harap dengan perbincangan di dalam video ini dapat membantu sedikit sebanyak kepada para pelajar yang masih kurang jelas ataupun tidak faham mengenai bab 1.4 annuity ini. Okey, sebelum kita membuat perbincangan mengenai latihan-latihan ataupun contoh yang ada di dalam modul, cikgu ingin membuat sedikit penerangan apakah itu FV, future value, dan apakah itu PV, present value. Di mana di sini cikgu ada buat sedikit penerangan ringkas berbanding daripada modul, di mana modul dia punya penerangan lebih lanjut dan lebih detail. Ni cikgu hanya fokuskan kepada perkara yang selalu masuk dekat dalam soalan-soalan latihan ataupun soalan exam lah. Jadi kat sini kita buat perbincangan melalui ini. Cikgu harap anda dapat sedia maklum dan dapat lebih memahami dalam topik ini, di mana di sini cikgu akan membuat penerangan yang ringkas dan padat untuk memudahkan para pelajar menjawab soalan annuity ini dengan mudah. Okey, pertama sekali cikgu tengok dulu, kita pergi dulu kepada apakah itu FV. FV ataupun lebih dikenali sebagai future value ataupun nilai depan. Okey, ciri-ciri dia kita tengok kat sini. Okey, pembayaran dan penerimaan tunai adalah pada akhir tahun ataupun akhir bulan. Biasanya dia cakap dekat dalam soalan lah. Dan ianya melibatkan annuity yang dijangka ataupun dilakukan pada masa akan datang. Itu adalah FV. Okey, untuk formulanya pula, kalau anda tengok dekat dalam modul, dia banyak letak formula-formula, iaitu bagaimana dia dapat formula yang begini. Dia macam dia buat penerangan yang awal lah, bagaimana kita membentuk formula ini. Tapi untuk soalan latihan ataupun exam, anda hanya perlu ingat mengenai formula ini sahaja, di mana FV adalah bersamaan dengan R kurungan 1 tambah I kuasa N tolak 1 per I. Okey, dekat sini anda kena tahulah apakah itu R, apakah itu I dan apakah itu N. So kat sini kalau anda kurang jelas, anda kena rujuk dekat dalam modul dengan lebih lanjut lagi, sebab ini merupakan formula yang penting lah untuk pengiraan. Ini kalau kita nak kira kos untuk FV. Tetapi kalau dia nak suruh kita cari jumlah ataupun jumlah amount FVA, amount annuity, kita kena guna formula yang di bawah ini, di mana kalau untuk future value, di mana penerimaan dia adalah pada akhir tahun, jadi kita bermula daripada sebenarnya kalau ikutkan daripada formula ni, dia macam dia tunjuk, tak kisah anda nak tunjuk terbalik pun boleh, macam ni pun boleh. Contohlah cikgu bagi katakan, kalau macam 7 tahun dia punya tempoh annuity tu, kalau untuk future value ni, anda kena masukkan R kurungan 1 tambah I kuasa kosong sampailah R kurungan 1 tambah I kuasa 6. Disebabkan dia bayar pada akhir tahun, jadi kita tak kirakan yang akhir tu. Dia hanya compoundkan sebanyak 6 kali je lah. Dia tak compoundkan sebanyak 7 kali, walaupun tempoh matang dia adalah pada 7 tahun. Itu adalah untuk FV. So formula 2 ni adalah penting lah. Maksudnya kalau yang ni anda nak kira, memang anda kena senaraikan panjang-panjang macam ni untuk mengira amount, jumlah. Tapi kalau dia minta kos, anda kira guna formula ini sajalah. Okey, cara yang untuk kita kena pasti, selalu student banyak yang tanya, macam mana cikgu kita nak kena pasti soalan-soalan ni semua kita tengok
macam tak tahu macam mana kita nak tentukan sama ada soalan tu FV ke ataupun PV. Okey, senang saja. Untuk FV ni, dekat dalam soalan tu dia akan nyatakan transaksi pembayaran ataupun penerimaan yang ingin dilakukan tu pada masa depan ataupun akan datang. Macam contohlah soalan tu, andaikan anda ingin melabur ini pada tahun hadapan, something like that lah. Dia macam ditunjukkan benda tu berlaku pada masa akan datang ataupun bakal berlaku. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia kata soalan tu dia akan menyatakan mengenai pembayaran ataupun penerimaan tunai adalah pada akhir tahun ataupun bulan. So kalau dia cakap dibayar ataupun diterima pada akhir tahun, so maksudnya itu adalah FV lah. Dan yang ketiga, menyatakan mengenai nilai depan annuity. Maksudnya kat soalan tu dia suruh kirakan nilai depan annuity. Okey, direct je soalan tu dia beritahu macam tu. Maksudnya itu adalah FV. Okey, ini adalah ciri-ciri yang perlu ada dekat FV dan anda perlu tahulah perkara penting yang anda perlu tahu dalam FV. Okey, seterusnya kita tengok kepada PV pula. Apakah itu PV? So, okey, ni tersilap ni. Patutnya PV kat sini. So kita tengok ciri-ciri PV ni adalah dikenali sebagai present value ataupun nilai kini. Pembayaran ataupun penerimaan tunai adalah pada awal tahun ataupun awal bulan. Okey, macam tadi FV akhir. Sekarang ni kalau untuk PV dia pada awal. Dan ianya melibatkan annuity yang dijangka dilakukan pada masa sekarang ataupun sebelumnya. Mungkin dia lakukan sekarang ataupun dia dah lakukan pada sebelum tu. Contohlah kan, dia cakap Encik Samad telah membuat pinjaman. Macam dia sebelum tu lah maksudnya. So kita kena tengok soalan tu dia sebut macam mana untuk kita tentukan FV dan PV. So kat sini formula dia, kita tengok kat sini formula untuk PV berlainan daripada FV, di mana kat sini kalau kita nak cari cost annuity untuk PV, formulanya adalah R kurungan 1 tolak 1 tambah I kuasa N tolak I. Okey, kat sini anda kena tahulah R apa dia, I apa dia, N apa dia. Cikgu tak payah sebut kot, cikgu rasa anda pun dah tahu. Okey, R ni dia punya pembayaran bulanan dia, I dia ni interest dia, N dia ni adalah tahunannya. Jadi anda tengok balik dekat dalam modul anda, apakah R, I, N ni. Anda kena tahulah. Kalau tidak, anda tak erti masukkan dekat dalam formula kalau nak jawab soalan. Jadi anda kena tahu. Okey, ni adalah formula PV yang anda perlu tahu. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, anda kena tengok PVA iaitu jumlah amount annuity untuk PV ataupun S. S ni bagi summation dia lah, semua sekali. So berbeza berbanding dengan FV tadi. PV ni dia contohlah 7 tahun dia punya pinjaman ataupun simpanan ke apa dia kan, dia punya tempoh matang dia tu. So kalau kita nak cari PVA ataupun S dia, so kita kena tambah daripada R 1 tambah I kuasa 1 tambah R 1 tambah I kuasa 2 sampailah 7. Kalau dia 7, berbeza dengan yang FV tadi, di mana FV tadi untuk yang penghujung dia, walaupun dilakukan pada tempoh 7 tahun, dia hanya kira bermula daripada kuasa kosong sampai kuasa 6. Dia tak kira sampai 7. Sebabnya dia bayar pada hujung tahun. Jadi dia hanya compoundkan sebanyak 6 kali saja. Berbeza daripada PV ni. PV ni di mana kita compoundkan setiap tahun sebab dia bayar pada awal kan. So dia bayar awal tahun, jadi tiap tahun, contoh dia cakap 7 tahun, 10 tahun, 10 tahun lah dia compound. Kalau 7 lah dia compound. Tapi kalau untuk FV tu tidak, dia kurang 1. Sebabnya kita bayar pada akhir. Okey, cikgu harap anda faham lah mengenai formulanya kat situ. Itu perbezaan dia lah. Okey, cara-cara kita nak kenal pasti yang ketiga ni, kita nak kena pasti PV ni macam mana. Dekat dalam soalan tu dia akan nyatakan transaksi pembayaran ataupun penerimaan tunai tu dilakukan pada masa kini ataupun lepas.
benda tu dia dah berlalu ataupun dia lakukan sekarang kan. Dia tengok pada soalan tu juga. Okey, yang kedua kita tengok dia ada nyatakan pembayaran ataupun penerimaan tunai tu dilakukan pada awal tahun ataupun awal bulan. Berbeza dengan FV tadi, dia lakukan pada akhir. So kalau untuk PV ni awal, dia akan nyatakan dalam soalan tu. Dan dia ada nyatakan mengenai nilai kini annuity. Maksudnya soalan tu direct lah. Kalau dia cakap direct tu, sila kirakan nilai kini, kos nilai kini annuity. So direct. Terus kita guna PV punya formula. Kita tengok dekat situ lah macam mana soalan tu orang kata diterangkan. Jadi kat situ kita akan kena pasti sendiri sama ada soalan tu PV ataupun FV. So cikgu harap dengan penerangan sedikit sebanyak ni jelas untuk anda menjawab soalan dengan lebih baik lagi, dan anda boleh memahami soalan untuk annuity ni. Penerangan mengenai soalan contoh dari modul serta soalan latihan. Contoh yang ketiga, seorang pelabur mendepositkan sebanyak RM1,000 dalam satu institusi perbankan. Bayaran dibuat setiap hujung tahun. Sekiranya wang yang depositkan menerima faedah kompaun 6% setahun, berapakah jumlah yang diterima di penghujung 10 tahun? Diberi 1.06 kuasa 10 bersamaan dengan 1.7908. Okey, baiklah. Untuk contoh yang ketiga ni, apabila anda dah tengok soalan ini dan anda baca, apa yang anda perlu buat adalah anda keluarkan segala maklumat yang diberikan. Iaitu cikgu dah buat kat sini, R sama dengan RM1,000, I sama dengan 6% iaitu 0.06, N adalah sebanyak 10 tahun, dan kita nak cari FV. Sebab apa kita nak cari FV? Kalau anda tengok bayaran dibuat setiap hujung tahun, dekat soalan tu ada beritahu. Jadi kat situ kita nak cari FV. So formula untuk FV adalah FV sama dengan R kurungan 1 tambah I kuasa N tolak 1 per dengan I. So ini adalah formula FV. So apa yang kita perlu buat? Kita masukkan segala maklumat ke dalam formula. Jadi R dia adalah RM RM1,000. Okey, so kita masukkan 1 tambah 0.06 kuasa 10 tolak 1 per dengan I. So ini yang maklumat yang kita dah masuk. Jadi kita kira, okey, tak muat ni cikgu buat kat sini, sama dengan RM1,000 tu kita darabkan dengan, kalau anda kira kalkulator dia dapat 13.18. Jadi jawapan akhir dia ialah sebanyak 13,180. So ini adalah jawapan akhir untuk soalan contoh yang ketiga. Contoh 4. Tentukan amount annuity jika RM400 didepositkan pada hujung setiap suku tahun untuk tempoh selama 2 tahun dengan kadar faedah 9% setahun dikompaunkan setiap suku tahun. Okey, baiklah. Untuk soalan contoh yang keempat ni, apa yang anda perlu buat setelah anda dapat soalan ialah anda baca dan anda kena pasti setiap maklumat yang anda perlu keluarkan. Okey, kat sini cikgu senaraikan R dia adalah bersamaan dengan 400, I bersamaan dengan 0.09, tetapi disebabkan dia cakap dikompaunkan setiap suku tahun, jadi kita kena bahagikan dengan 4 sebab 0.09 ini mewakili setahun. Jadi kita bahagikan dengan 4 untuk dapatkan setiap suku tahun, dan nilai I untuk suku tahun adalah 0.0225, dan N pun kena darab dengan 4 sebab dikompaunkan setiap suku tahun. Kita darab 4 dan dapat 8 untuk N, dan kita nak cari FV. Sebab apa dia nak cari FV? Sebab dia cakap didepositkan pada hujung setiap suku tahun, maksudnya hujung. Jadi kat situ adalah dikenali sebagai FV lah. Jadi apa yang perlu buat, mula-mula sekali kita tulis dulu formula dia. FV sama dengan R
1 tambah I kuasa N tolak 1 per dengan I. So ini adalah formulanya. Dan apa yang perlu kita buat adalah kita masukkan semua maklumat itu. R adalah 400. Kita masukkan 1 tambah 0.0225 kuasa berapa? 8 tolak 1. So ni kita tutup per dengan I dia adalah 0.0225. So ini yang kita masukkan. Jadi kita kira gunakan kalkulator dan jawapan akhir kita akan dapat 13,463.66 sen. Okey. Okey, cikgu harap anda jelas dengan soalan yang keempat, contoh yang keempat ni. Contoh 5. Berapa tahun diperlukan untuk Encik Ali mengumpul RM30,000 sekiranya dia menyimpan RM1,500 setahun dengan kadar faedah 9%. Okey, baiklah, untuk soalan contoh yang kelima ni, apa yang perlu anda buat? Baca soalan dan anda keluarkan maklumat-maklumat yang diberikan. Jadi kat sini cikgu dah keluarkan R adalah sama dengan RM1,500. I bersamaan dengan 0.09 ataupun 9%. Dan dia bagi FV sebanyak RM30,000. Dan dia suruh kita cari N. Berapa tahun. Sebab apa FV kat sini? Cuba kita tengok. So dia nak kumpulkan RM30,000. Maksudnya benda tu future lah. Kalau dia nak kumpulkan RM30,000 tu pada masa akan datang. Jadi soalan ni walaupun dia tak beritahu secara jelas sama ada FV ataupun PV, tapi kat sini kita baca dan kita perlu kena pasti sendirilah ianya adalah FV. Jadi kat sini apa yang perlu kita buat adalah pertama sekali kita tulis formulanya. Okey, ini adalah formula dia. Dan apabila kita dah tulis formula, kita masukkan ke semua maklumat yang kita dapat. R dia adalah 1,500. 1 tambah 0.09 kuasa N tak tahu tolak 1 per 0.09 tutup kurung. So kat sini kita tak tahu N tu berapa banyak. Jadi kat sini apa yang perlu kita buat adalah yang ni kita pindah pergi sebelah, kita jadikan dia bahagi. So kat sini dia akan jadi 1 tambah 0.09 kuasa N tolak 1 per dengan 0.09. Okey, ni kan kalau anda perhatikan kat sini, kita boleh pindahkan dan kita tinggalkan yang bahagian ada N ni saja dekat tepi. So cikgu pindahkan terlebih dahulu. Ni kalau anda nak kira pun boleh. Kalau anda tak nak kira terus anda nak pindah pun boleh dulu. Maksudnya anda pindah dulu dan anda kirakan lah. Okey, kat sini cikgu pindahkan. So kat sini dia jadi 1 tambah, tak payah 1 tambah lah, 1.09 kuasa N. So ni bila kita pindahkan dia jadi 30,000 darab 0.09 per 1,500 tambah 1. So dia akan jadi macam ni lah. Apabila dah jadi macam ni, anda tengok. Okey. Apabila dah jadi macam ni, kita kira, sebabkan ni tak cukup, cikgu akan tulis kat sebelah ni. Okey. So dia apa yang dia akan jadi macam ni.
So ni pindah ke sebelah ni lah. Okey, dia jadi macam ni. 1.09 kuasa N sama dengan 2.8. Okey. So dia jadi macam ni. Disebabkan dia kuasa huruf ataupun N, kita nak orang kata apa, kita nak dapatkan N tu, jadi apa yang perlu anda buat, anda kena gunakan log. Dekat sini cikgu tengok untuk kebanyakan student banyak yang macam tak tahu log ni macam mana. Jadi kat sini cikgu akan memberi sedikit penerangan log ni dengan yang ringkas lah. Okey, log ni kalau anda masukkan, apabila anda letak log dekat bahagian sini, dekat bahagian kiri, dekat bahagian kanan pun anda kena letak. So cikgu letakkan kedua-dua bahagian. 1.09 kuasa N sama dengan log 2.8. Okey, dia kan kalau ada kuasa macam ni, log ni, kita boleh pindahkan dia ke bahagian hadapan. Maksudnya dia akan jadi bentuk macam ni. N log 1.09 sama dengan log 2.8. Sebabkan dia kuasa, tak kisahlah dia kuasa N ke kuasa 2 ke, tapi dia boleh pindahkan ke depan begini. Itu adalah hukum log yang anda perlu tahulah. Okey, so bila dah pindahkan macam ni, yang ni kita boleh bawa pergi sebelah. Jadi bahagi. Apabila jadi bahagi, maksudnya N sama dengan log 2.8 per dengan log 1.09. Apabila anda dah buat begini, anda kira kalkulator dan anda akan dapat N dia adalah sebanyak 11.948. Disebabkan N ni adalah bentuk tahun. Tahun ni dia tak ada point-point. Dia ada 1 bulan, 1 tahun. Dia ada dalam bentuk macam tu, dia solid. Jadi apa yang kita perlu buat adalah sama dengan 12 tahun lah. So N dia adalah sama dengan 12. So kat sini cikgu harap anda dapat memahami cara pengiraan dia lah. Dan untuk log ni cikgu harap anda dapat tahu cara masukkan dengan cara yang ringkas beginilah. Dan akhir anda akan mengira, anda tekan je kalkulator bahagian log tu, log 2.8 bahagi dengan tapi mula-mula anda perlu, kalau anda nak bahagi, anda kurungkan. Kurung log 2.8, tutup kurungan, bahagi, buka kurungan log 1.09, tutup kurungan. Baru anda akan dapat nilai dia. Jadi cikgu harap anda jelas dengan penerangan untuk contoh yang kelima ni. Contoh 6. Kiki memerlukan tabungan bernilai RM10,000 untuk menjelaskan yuran pengajian memasuki universiti dalam masa 7 tahun. Berapakah yang perlu disimpan pada akhir setiap tahun pada kadar 8% untuk membolehkan dia memulakan pengajian? Okey, baiklah. Untuk soalan contoh yang ke-6 ni, dia ada 2 kaedah. Jadi apa yang perlu anda buat adalah anda bacakan soalan ni dan anda keluarkan maklumat-maklumat yang anda dapat. Jadi kat sini cikgu keluarkan FV dia RM10,000. Macam mana kita tahu FV? Sebab pada akhir setiap tahun. So ini adalah key point dia lah. Dan N dia sama dengan 7, I sama dengan 8% ataupun 0.08, dan kita nak cari R, iaitu berapakah yang perlu disimpan. So kat sini untuk formula yang pertama melalui modul, so anda boleh gunakan FVA, iaitu amount untuk FV punya tu. So apa yang kita perlu buat adalah FVA, kita akan tengok. So kat sini kita akan masukkan R. So ini dia punya summation ni, maksudnya ini simbol sum. Jadi kita nak tahu dia punya hasil tambah semua sekali. 7 ke 1 tahun, T sama dengan 0. Jadi 1 tambah I kuasa T. So ni apa yang perlu kita buat adalah
Kita masukkan 10. So R dia kita senaraikan satu-satu, di mana kat sini kita senaraikan 1 tambah 0.08 kuasa 6. Okey, sebab apa cikgu pilih 6 dulu? Sebab kat sini kita gunakan FV, di mana FV tu kita kena tolak 1 tahun, di mana dia bayar pada penghujung tahun. Jadi ada 1 tahun yang tidak dikira dia punya pengkompaunan annuity tu. Jadi kat sini kita buat bermula daripada 6 tambah kurungan 1 tambah 0.08 kuasa 5. Kita tulis semua sekali macam ni. Tulis sampai 1 tambah 0.08 kuasa 0. So ni kita tulis je daripada 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ni cikgu skip je, cikgu buat macam ni. Tapi kalau ikut exam anda kena tulis lah. Jadi kita buat pengiraan R. Apabila kita dah kira ni, kita akan dapat 8.92. Jadi yang ni adalah 10,000. So R ni bila kita pindah pergi sebelah, dia jadi 10,000 per dengan 8.9228. Jadi R adalah sama dengan RM 1120.72. So, cikgu harap anda jelas dengan penerangan cikgu. Untuk kaedah yang pertama ni, kita gunakan kaedah S ataupun FVA, amount annuity, jumlah aja. So, kita tengok pula kepada kaedah yang kedua, di mana kaedah yang kedua ni kita menggunakan formula. So, formula macam biasa anda boleh tulis FV sama dengan R 1 tambah I kuasa N tolak 1 per I. So, ini adalah formulanya. Jadi, apa yang kita perlu buat, kita masukkan dekat dalam formula semua maklumat. 10,000. So, ni R kita tak tahu berapa. 1 tambah 0.08 kuasa 7 tolak 1 per dengan 0.08. Yang ni pun kita akan dapat sama juga dengan jawapan tadi. Okey. So, kat sini dia jadi R 9.9228. Sebelah ni 10,000. So, kita pindahkan R sama dengan 10,000 per dengan 8.9228. Jadi kita dapat R dia adalah bersamaan sama dengan jawapan tadi juga, 1120.72 sen. Okey. Cikgu harap anda jelas dengan penerangan ni. Jadi kat situ perbezaan dia, tapi jawapan dia adalah samalah. Okey.